Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Ibni Abbasin an Juwairiyata radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha وهي جالسة فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi keluar di sisinya pada awal pagi untuk menunaikan solat subuh. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah isterinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Juwairiyah, Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, pada awal pagi untuk menunaikan solat subuh. Iaitu Nabi keluar daripada rumah Sayyidatina Juwairiyah untuk melaksanakan solat subuh di masjid. Kerana rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah berhampiran dekat dengan antara satu sama lain. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi Raudah, dekat-dekat dengan situ, sebelah makam Nabi itu rumahnya Nabi SAW juga. Cuma tinggal lagi itu rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian sebelah lagi, depannya lagi, berhampiran dekat-dekat dengan situ saja kawasan Raudah. Dekat-dekat dengan rumah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain-lain, tak jauh mana pun. Kemudian Nabi keluar daripada rumah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anhu untuk pergi solat subuh di Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu beliau berada di tempat solatnya. Ketika Nabi keluar itu, Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha ada tempat solatnya Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, iaitu ketika mana Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha solat, zikir, baca Quran, ibadah di situ, Nabi pun keluar pergi untuk solat sunat subuh, solat fardu subuh. Sedangkan Nabi keluar tu daripada rumah Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau masih lagi duduk di situ. Kemudian Nabi keluar untuk pergi solat fardu subuh.
Kemudian baginda balik semula ke rumah selepas waktu duha. Lepas dah habis baginda Nabi SAW dengan solat fardu subuhnya, kemudian dengan solat duhanya dan sebagainya, maka Nabi pun pulang semula ke rumah. Nabi pulang semula ke rumah, bertemu dengan Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau masih lagi tempat solatnya. Bila-bila Nabi balik saja semula ke rumah, tengok Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha masih lagi berada di tempat solat dia, seperti mana Nabi tinggalkan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Tak gerak-gerak tuan-tuan. Situlah tempat dia. Situlah tempatnya Nabi keluar pergi masjid. Nabi balik semula, Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala masih lagi berada di tempat yang sama. Walaupun Nabi balik ke rumah selepas waktu duha. Selepas waktu duha, maksudnya dah masuk waktu duha, barulah Nabi beredar keluar daripada masjid. Itu waktu yang paling sesuai dan afdal bila mana kita pergi melaksanakan solat subuh. Kalau jika tidak ada keperluan, maka tunggu sampai habis. Contohnya ada kuliah subuh sampai habis, kemudian duduk sebentar. Kalau ada sampai masuk waktu syuruk, masuk waktu syuruk tu subuh dah habis, tunggu sebentar, berapa minit lagi untuk masuk waktu duha ataupun waktu isyraq, maka selesai melaksanakan waktu solat sunat duha ataupun isyraq, maka baru balik rumah. Itu jika ada kemampuan. Jika ada kelapangan masa, itu waktu sampai mana kita nak duduk di masjid lepas waktu subuh. Sebab di antara, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara lepas daripada sembahyang fardu subuh sampailah syuruk, sampailah habis waktu subuh itu, usahakan untuk buat yang pertama berzikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga menuntut ilmu, yang keempat bertafakur. Ini 4 perkara yang mana kata ulama bahawa dipenuhkan, dibuat, diamalkan, dilakukan di antara lepas sembahyang fardu subuh sehinggalah waktu syuruk, sehinggalah habis waktu subuh. Yang pertama berzikir, yang kedua baca Quran, yang ketiga menuntut ilmu, yang keempat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertafakur. Ini berfikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika lepas sembahyang fardu subuh itu ada kuliah subuh, itu lagi bagus. Maka dia merangkumi kepada 4 perkara tersebut. Dia berada dalam majlis zikir, dia berada dalam majlis ilmu, dia berada dalam majlis tafakur, dan dia juga berada dalam majlis Al-Quran, kerana di dalam majlis tersebut ada juga dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, maka dia merangkumi itu semua. Jika tidak tuan-tuan, maka pilihlah salah satu tersebut untuk diamalkan selepas daripada solat fardu subuh sehingga habis fardu subuh tersebut. Lepas habis fardu subuh, silakan nak baca Quran, silakan nak berzikir, silakan nak bertafakur, silakan nak menuntut ilmu, silakan sampailah waktu syuruk. Syuruk itu maknanya subuh habis. Bila subuh habis, kita menanti sebentar ataupun kita sambung dengan baca Quran, zikir dan sebagainya sampailah waktu isyraq ataupun waktu yang dibenarkan untuk boleh untuk melaksanakan solat sunat duha, kemudian baru pulang. Itu yang disebutkan sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu yang paling terbaik bila untuk kita berada, sampai bila kita berada di masjid pada waktu pagi. Sebab itu Nabi SAW keluar pada awal pagi untuk sembahyang fardu subuh dan balik semula ke rumahnya setelah mana selepas waktu duha. Maknanya dah masuk waktu duha. Dah masuk waktu duha. Dan bila Nabi sampai ke rumah, melihat Sayyidatuna Juwairiyah masih lagi berada di tempat solatnya seperti mana Nabi tinggalkan tadi. Baginda bersabda,
apakah kamu masih berada dalam keadaan kamu sewaktu aku tinggalkan tadi? Artinya Nabi SAW tanya kepada Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, ma zilti alal halil lati faraktuki alaiha. Wahai Juwairiyah, tadi duk aku keluar rumah nak pergi sembahyang fardu subuh, engkau masih duduk sini lagi. Aku masuk balik semula, ni balik semula, memang tak ada buat apa-apa lagi ke? Masih berada di sini, belum duk bangun pergi sana, pergi masak ke, buat sarapan ke dan sebagainya? Tak, masih di sini lagi ke? Dalam keadaan sewaktu aku tinggalkan tadi? Lalu beliau menjawab, yakni Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, na'am, ya Rasulullah, aku masih lagi berada dalam keadaan di sini sejak daripada Nabi SAW keluar sampailah datang balik, masih lagi dalam keadaan berada dalam keadaan di sini, iaitu di atas sejadahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah menyebut 4 kalimah sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, aku sebutkan 4 kalimah, yang mana 4 kalimah ini dibaca sebanyak 3 kali. Dan Nabi kata, sekiranya ia yakni 4 kalimah ini yang dibaca 3 kali ditimbang dengan apa yang engkau lakukan sehingga ke masa kini, nescaya ia yakni 4 kalimah tersebut, apa yang aku ucapkan itu lebih berat yakni ganjarannya di sisi Allah. Apa kalimahnya? Yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini 4 kalimah yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada isterinya Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca 4 kalimah ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih sebanyak 3 kali, maka ia lebih berat jika ditimbang daripada apa yang kamu amalkan tadi sejak daripada awal aku keluar sampailah aku masuk balik ke rumah. Apa yang kamu buat sepanjang perkara tersebut, itu lagi lebih berat daripada kalimah. Kalimah ini lebih berat daripada apa yang kamu lakukan tersebut. Ya, mungkin kamu di sana melakukan solat sunat, sembahyang fardu subuh, kemudian wirid, zikir, tasbih, baca Quran dan sebagainya. Sepanjang-panjang tuan-tuan tahu berapa lama tu. Kalau hak Nabi keluar nak sembahyang fardu subuh tu, ambillah pukul 5.30 ke pukul 6 ke, contoh. Kemudian mai datang balik tuan-tuan semula waktu duha, kira-kira kurang lebih dalam tuan-tuan, kalau kita ni, kalau waktu sekarang ni mungkin pukul 8. Berapa jam? 2-3 jam duduk tu, macam-macam buat, zikir, wirid, tasbih, selawat, solat sunat, solat fardu dan sebagainya. Tapi kalau kamu baca 4 kalimah ini diulang 3 kali selepas sembahyang fardu subuh, maka jika ditimbang 4 kalimah ini lebih berat daripada apa amalan yang kamu buat. Lebih berat kata Nabi SAW. Dari segi apa? Dari segi ganjarannya, pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hadis ini
Nabi SAW ajarkan kepada kita satu amalan yang mudah, ringkas, tapi pahalanya sangat besar, iaitu tasbih tahmid yang dibaca 3 kali selepas solat subuh. Ini Nabi SAW ajarkan kepada isterinya Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu rahmat daripada Nabi SAW. Maka untuk kita selaku umatnya, untuk kita mengambilnya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kerana kata ulama, satu kerugian yang amat besar, rahmat daripada Allah, rahmat daripada Nabi, pemberian daripada Nabi untuk kita amalkan, mendapat sebesar mana habuan yang nak diberikan oleh Allah Ta'ala. Satu kerugian yang amat besar bila mana kita tidak ada untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, sedangkan amalan itu merupakan amalan yang sangat pendek dan ringkas, tetapi Masya Allah Tabarakallah, pahalanya sangat besar. Maka sebab itu ulama menganjurkan, usahakan amalan ini tuan-tuan, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Amalkan dalam diri kita, ajarkan kepada isteri-isteri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita amalan ini. Satu kerugian yang amat besar, maka bila ditinggalkan kerana kita meninggalkan ganjaran yang besar yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicemburui oleh umat-umat yang terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Amalan yang sedikit, pahalanya besar. Maka sebab itu kata ulama, daripada hadis ini panduan kita nak beramal macam mana. Habis saja sembahyang fardu subuh, habis saja kita melaksanakan solat subuh, iaitu selepas habis kita wirid. Selepas habis wirid macam biasa tu, selepas wirid lepas solat macam biasa, itu teruskan. Itu teruskan macam masa istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis dengan wiridnya tasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar 30 kali macam habis seperti biasa. Kemudian doa pun sama seperti biasa. Dan berdoa pada solat subuh tu, dalam doa tersebut dah habis wirid semua, dan berdoa pada solat subuh. Berdoa pada solat subuh, nak baca, nak bawa zikir ini, amalan ini pada dalam doa solat subuh pun boleh. Maka dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ataupun dah habis doa apa semua, duduk sat, baca seorang-seorang ke ramai-ramai pun boleh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Dibaca sebanyak 3 kali. Maka kata baginda Nabi SAW, maka kamu baca bacaan tersebut, wuzinat bima kulti munzul yaum lawazanat hunna. Jika ditimbang 4 kalimah ini yang kamu baca 3 kali ini selepas sembahyang fardu subuh, maka jika ditimbang segala amalan yang kamu buat tadi, daripada semenjak masuk subuh sampailah waktu duha ini, maka 4 kalimah tadi lebih berat timbangannya. Ya, ini dari segi apa? Dari segi ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya tuan-tuan, jika kadang-kadang kita ni bukanlah tak ada masa mana, ada, cuma kadang-kadang sibuk. Kadang-kadang lepas subuh ni tak dapat nak buat macam-macam amalan seperti mana orang-orang lain. Kadang-kadang nak berzikir istighfar 100 kali pun tak dapat, selawat 100 kali pun tak dapat, la ilaha illallah 100 kali pun tak dapat. Ataupun banyak perkara-perkara yang kita terlepas tuan-tuan, amalan-amalan yang sayugianya kata ulama untuk kita lakukan selepas, iaitu sembahyang fardu subuh, untuk kita meraih sebanyak-banyak pahala. Kerana waktu itu waktu yang sangat mahal dan sangat berharga tuan-tuan untuk kita beramal. Tapi bila mana kita ada kesibukan dan sebagainya menyebabkan kita banyak meninggalkan amalan-amalan, daripada masuk subuh sampailah dah habis subuh tak dapat nak buat, maka amalkanlah tasbih ini, amalkanlah amalan ini. Maka insya-Allah bila dibaca, diamalkan setiap kali lepas sembahyang fardu subuh, dibaca tasbih ini sebanyak 3 kali, dia melengkapkan ataupun menyempurnakan segala amalan-amalan yang kita tak dapat nak buat selepas daripada sembahyang fardu subuh tersebut. Maka diberikan ganjaran pahala yang besar, yang banyak, menandingi daripada orang, bahkan menandingi daripada orang yang melakukan amalan-amalan yang macam-macam selepas daripada sembahyang fardu subuh. Cuma tinggal lagi, bukanlah bermakna amalan tasbih ini bila dibaca, diamalkan selepas daripada sembahyang fardu subuh, yang amalan lain ditinggalkan kerana dah banyak dah dapat pahala ni. Tidak, amalan itu diteruskan seperti biasa. Cuma ini sebagai tambahan lagi kepada kita. Kalau kita lepas sembahyang fardu subuh dah dapat berzikir, silakan. Dah dapat selawat, silakan. Dah dapat istighfar, silakan. Dah dapat tahlil, silakan. Boleh baca Quran, silakan. Ada majlis ilmu, silakan. Tinggal lagi hak tambah ni. Tambah ni bukan duk ambil ni buang yang lain. Bukan. Duk tambah ni untuk diamalkan lagi. Mudah-mudahan bertambah-tambah ganjaran berat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal lagi bila kita dapat amalkan ni, misalnya kata yang lain tu kita tak sempat nak buat, tak dapat nak buat, masih lagi tuan-tuan di cover pahalanya besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu yang Nabi kata tadi, wahai Juwairiyah, jika kamu baca 4 kalimah ini 3 kali selepas sembahyang fardu subuh, dia lebih menandingi daripada apa amalan yang kamu buat semenjak yang aku tinggalkan kamu daripada rumah sampailah kamu masuk balik aku masuk balik semula rumah. Apa sebanyak yang kamu buat itu, ini 4 kalimah lebih berat, lebih besar ganjaran pahalanya daripada amalan apa yang kamu buat. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dah buat seperti biasa amalan tu, silakan terus. Cuma tambahkan yang ni lagi, makin bertambah besarlah pahalanya yang kita dapat. Bukan hari ni kita dapat yang ni, habis semua kita skip terus. Mulai esok aku dah tak mau istighfar, tak mau zikir, tak mau selawat, tak mau baca Quran, tak mau duduk majlis ilmu. Lepas subuh hak baca wirid tasbih ni saja cukup dah, halas. Bukan. Tu bukan maksudnya begitu. Cuma nak kata hebatnya tasbih ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Hebatnya tasbih ni anugerah daripada Allah, pemberian daripada Nabi SAW kepada umatnya untuk memberikan kita satu ganjaran yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka justru itu jangan kita lepaskan peluang tuan-tuan. Ayuh kita beramal seperti mana Nabi SAW pesan, badirul bil a'mal, segera dalam kita beramal, jangan tangguh-tangguh, kerana belum tentu lagi kita belum kita diberikan kesempatan selepas daripada ini, walaupun setelah mana kita mengetahuinya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan, berikan kita kekuatan untuk kita mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah ajaran Nabi SAW dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan, rahmat
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan berterusan, diberikan keberkatan rezeki tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dengan amalan-amalan ini menjadi asbab kita mati husnul khatimah dan menjadi asbab juga kita meraih rahmat kasih sayang Allah, dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan insya-Allah. Panjang umur, kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wal afwa minkum. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.